Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur ya di hari Tuhan bisa kembali untuk beribadah. 弟兄姐妹，感谢神，在主日我们能够再一次的来敬拜主， Beribadah dengan rasa sukacita, dengan rasa senang. 带着喜乐的心一起来敬拜。 Karena kita datang, kita menyembah Allah yang maha besar. 因为我们来就是来敬拜这位伟大的神。 Dan Tuhan inilah Allah kita, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. 因为这位神就是我们现今在这个世界上的神，也是在未来的神。 Pagi ini kita mau berbicara tentang iman, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. 今天早上我们要谈到关于信心，就是我们应该来信靠我们的神。 Di dalam hidup kita sehari-hari ada banyak kesulitan. 在我们每日的生活中都有许许多多的困难， Kita harus percaya bahwa Tuhan Allah kita mempedulikan kita dan Dia bisa menolong kita. 我们应该要相信我们的神，他在意我们，他也会帮助我们。 Dengan kita percaya demikian, tidak hanya kita tertolong, bisa juga kita akan membawa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 借着这样的信心，也许被得到帮助的不单单只是我们，也许也能够有许多的人被带来相信主耶稣。 Kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. 我们能够成为主的见证人。 Nah, iman dan percaya kita ini tidak hanya ada dalam hati, tetapi harus kita tunjukkan di dalam perbuatan. 我们的信心呢，不单单只是藏在心里，可是我们又在行为表示出来。 Pagi hari ini kita mau melihat satu kisah, satu peristiwa yang terjadi setelah 1 tahun Tuhan Yesus melayani. 今天我们所要去看的这一件事件呢，就发生在主耶稣开始侍奉之后的1年。 Jadi tahun pertama Tuhan Yesus melayani itu lebih banyak di Yerusalem, ya, di daerah selatan, di Yudea. 所以主耶稣开始侍奉的时候呢，大多数都是在南部，在耶路撒冷，在犹太地。 Dan saat ini, seperti kita lihat di minggu-minggu lalu, dari Yudea, Yerusalem, dia naik kembali ke daerah Galilea di utara, kembali ke kampung halamannya. 所以从今天开始呢，我们就会看主耶稣从犹太，从这个耶路撒冷呢，就会往北部去，到他自己的故乡去，到加利利去。 Ayat 46 dikatakan Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 46节，耶稣又到了加利利的迦拿，就是从前变水为酒的地方，有一个大臣，他的儿子在加百农患病。 Nah, wilayah utara ini disebut daerah Galilea. 所以北部就被称为加利利。 Dari sana kita sudah pernah dengar ada satu kota kecil namanya Kana. 然后我们已经听过呢，之前就是有一个小镇称为迦拿。 Dan sekarang Tuhan Yesus dia kembali ke kota Kana ini. 所以主耶稣再次回到这个迦拿小镇。 Dan di wilayah Galilea ini juga ada satu kota lagi namanya Kapernaum. 在这加利利的这个地区呢，也有另外一个城市称为加百农。 Dan firman Tuhan mengatakan di kota Kapernaum ini ada seorang pegawai istana. 圣经这里记载说，在加百农呢，有一位大臣。 Nah, sedikit latar belakang sejarahnya. Wilayah Galilea ini adalah daerah yang diperintah oleh Raja Herodes Antipas. 所以我们来看一点历史呢，这个加利利这个地区呢，就是叙利王所统治的。 Pada masa Tuhan Yesus lahir, di Israel ini ada seorang raja, namanya Raja Herodes, Herodes Agung. 当主耶稣出生的时候呢，这个加利利
加利利呢，就有一位希律王在管制的。 Herodes Agung dia punya 4 anak, salah satunya disebut Herodes Antipas. 这位希律王呢有4位儿子，他其中一位儿子呢就做 Herodes Antipas。 Nah, saat Tuhan Yesus melayani, Galili ini dikuasai oleh Herodes Antipas. 所以当主耶稣开始侍奉的时候呢，这加利利这块地呢，就是被这位Herodes Antipas 管制的。 Jadi pegawai istana ini sangat mungkin dia ini adalah pegawainya dari Herodes Antipas ini. 所以这位大臣呢，很有可能就是这位希律王这位 Herodes Antipas 的大臣。 Karena hanya ada 2 kemungkinan. Ya, dia disebut sebagai pegawai istana. Apakah dia pegawai istana Raja Herodes atau dia pegawai istana Kaisar Romawi? 因为这里说到大臣呢，只有2个可能性，他是否是这位希律王这位 Herodes Antipas 的大臣，或者是罗马帝国的大臣。 Tapi mempertimbangkan bahwa pegawai istana ini ditempatkan di Kapernaum, juga sebuah kota kecil, kemungkinan dia bukan pegawai daripada Kekaisaran Romawi, tapi pegawai daripada raja di Galili ini saja. 可是因为呢，他就被他的职位就是在这个加百农，所以呢，应该就不可能是这罗马帝国的大臣。 Nah, Kapernaum ini adalah sebuah kota pelabuhan. 这个加百农呢，就是靠海的一个城市， Itu di tepi Danau Galilea. 就是在这个加利利湖边的。 Nah, jadi kota perbatasan dari ini Danau Galilei. Ketika mereka mau masuk ke wilayah Galilei, nah Kapernaum adalah kota pertama, maka disebut kota perbatasan. 所以当他们如果有进入这个加利利地呢，第一个城市就是这个加百农。 Jadi orang ini kita tidak tahu namanya, dia adalah seorang pegawai daripada Raja Herodes yang ditempatkan di kota Kapernaum. 所以这位大臣我们不知道他的名字，圣经没有记载。可是他就是被他的职位就是守着这个加百农这个城市。 Jadi sangat mungkin juga dia itu seorang Yahudi. 他也有可能，很有可能是一位犹太人。 Dan firman Tuhan mengatakan anaknya sakit. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, anak laki-lakinya sakit. 圣经这里说到他儿子病了， Ya. Dan ayahnya mengamati bahwa sakit anaknya ini sangat serius, bisa mati. 这位父亲就察觉到他的儿子病得不轻，也许会死亡。 Anaknya itu hampir mati, kata firman Tuhan. 圣经这里说到他的儿子患病，患重病。 Semua ayah, semua orang tua, semua ibu pasti sama. Kalau melihat kondisi anaknya sedemikian buruk, itu pasti sangat khawatir dan berpikir bagaimana caranya untuk menolong. 所以，如果身为父母的呢，我们大家都能够理解，看到儿女生病呢，肯定我们想方设法如何来帮助他。 Nah, Tuhan Yesus sudah melayani 1 tahun. Dan reputasinya itu kencang sekali, besar sekali di wilayah selatan, di daerah Yerusalem. Orang ini, pegawai istana ini sudah mendengarnya. 当时呢，主耶稣已经侍奉了1年，所以他的名声呢相当的响亮，所以这位大臣肯定听到关于主耶稣。 Dan waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat di kota Kana, barangkali dia juga sudah mendengar bahwa dari air Tuhan Yesus bisa mengubahnya menjadi anggur. Dia pasti kemungkinan besar dia pun sudah mendengar peristiwa tersebut. 所以，当主耶稣行这个神迹，就是把水变成酒，就是在这加拿这个城市呢，这位大臣也很可能都听到这个消息。 Intinya adalah pegawai istana ini tahu bahwa Tuhan Yesus mampu dan bisa menolong anaknya hampir mati itu.
所以重点就是说，这位大臣呢，他知道主耶稣有全能来帮助他的儿子。 Jadi ayat 47 dikatakan ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. 47节这里说到，他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他去医治他的儿子，因为他儿子快要死了。 Ayah ini, dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong. 这位父亲他相信主耶稣能够帮助他， Dan kepercayaan ini dia buktikan atau dia tunjukkan dengan perbuatan. 所以这个信心他就用行为显现出来。 Dia tidak tinggal tetap di kota Kapernaum. Dan dalam hatinya percaya Tuhan Yesus yang ada di Kana itu bisa menolong anak saya. Dia tidak demikian. 他不只是继续留在加百农这个城市，可是心里相信着那位耶稣肯定能够帮助我的儿子。 Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan Kapernaum. Dia bergerak, dia pergi kepada Tuhan Yesus. 可是他做了什么呢？他就离开了加百农，他去了迦拿见主耶稣。 Kalau kita sungguh beriman, kalau kita sungguh percaya, maka kita akan berbuat sesuatu. 如果我们真正有信心，我们真正的相信，我们肯定会采取行动。 Kalau di dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, dan hati kita percaya Tuhan Yesus mampu menolong saya, maka kita akan berbuat sesuatu. Kita akan datang kepadanya dalam doa. 所以，如果我们心里真正的相信主耶稣能够帮助我们呢，在无论什么困境，我们都会有行动，有所行动，我们会来向主祷告。 Tapi kalau kita bilang, saya percaya Tuhan Yesus mampu, karena Dia pasti mampu, Dia Tuhan Juru Selamat, tapi hati kita tak tergerak, kita tak mau berlutut, kita tak mau berdoa, kita tak mau bermohon. Itu pertanda iman kita itu tidak sungguh-sungguh. 可是，如果我们这么说，我相信主耶稣能够帮助，因为他是神，他是全能的。可是我们心里却没有感动，我们不要祷告，我们不要跪下来求主，那就不是真正的信心。 Kita harus belajar dari pegawai istana ini. 所以我们又向这位大臣学习。 Kalau kita sungguh percaya, kita harus bergerak, harus berbuat. 我们如果真正的相信了，那我们又应该有所行动。 Kalau kita sungguh-sungguh yakin Tuhan mampu, kita harus datang kepadanya. 如果我们真正相信神是有能力，神是全能的，我们应该来到他的面前。 Jadi dia datang, dan maksudnya disampaikan kepada Yesus, dia ingin supaya anaknya itu disembuhkan. 所以他就来到主耶稣的面前，他也把他的心愿向主诉说，就是他愿意他的儿子能够得医治。 Kelihatannya pertemuan itu di tempat ramai. 看起来呢，这位大臣接到主耶稣的这个地点，就是在群众的当中，有许多人都在场。 Tuhan Yesus melihat kepada pegawai istana ini, lalu dia bilang, ayat ke-48, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 主耶稣就对这位大臣说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。” Lalu saya pikir, apakah dia tidak percaya sehingga Tuhan Yesus berkata demikian? 我就在想，在思考着，是否这位大臣其实是不信的，因为主耶稣对他说了这一番话。 Karena berikutnya kita melihat bahwa imannya itu sangat besar. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? 因为接下来我们可以看到这位大臣的信心实在是很大，可是为什么主耶稣还是对他说了这些话呢？ Lalu saya cek, jika kamu
kamu ini menunjuk kepada siapa? 所以这里说到呢，若不看见，其实你们这里指着的是谁呢？ Dua kali kamu itu muncul. Jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Kamu ini adalah siapa? 若不看见神迹奇事，你们总是不信。这里的你们所谓的你们是指是谁？ Nah, dalam bahasa Indonesia kita tak bisa melihat ini. 在印尼语言或者在华文呢，我们也看不清楚这个你们到底是谁。 Tapi kalau kita periksa bahasa aslinya di Yunani, kamu ini ternyata adalah plural, jamak. 可是呢，如果我们去看这个原文呢，希腊这个你们我们就看得清楚了。 Jadi Tuhan Yesus bukan berbicara pada satu orang, dia berbicara pada banyak orang. Lebih tepat diterjemahkan sebagai kalian. 你们呢，其实华文也是一样，你们就不是一个人，是很多人。 Jadi Tuhan Yesus sesungguhnya bukan lagi bicara kepada pegawai istana ini. 所以主耶稣其实不是在对这位大臣说话。 Makanya tadi saya bilang pertemuannya itu bukan antara Yesus dan dua orang diam-diam, tapi di depan umum dengan banyak orang lain. 所以我刚才都提到了，主耶稣跟这位大臣见面呢，其实不只是单独两个人，而是在许多人的面前。 Jadi walaupun Tuhan Yesus lagi berhadapan dengan orang ini di tengah-tengah orang banyak, Tuhan Yesus bilang kalian. Dia bukan bicara pada Bapak ini, tapi kalian orang-orang di Galilea ini. 所以主耶稣虽然在跟这位大臣交谈，可是当他指你们这句话呢，他指的是在当场在现场的那一些许多的人。 Tuhan Yesus lagi bicara bahwa kalian orang-orang Galilea ini, jika tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. 主耶稣就说到：你们这些加利利人，若不看见神迹，你们总是不信。 Jadi maksud Tuhan Yesus adalah orang-orang Galilea ini selama ini memang tak begitu percaya sama dia, karena mereka tak melihat mujizat. Tuhan Yesus melakukan semua mujizatnya itu ada di Yerusalem di selatan. 所以主耶稣的意思就是说，你们这些加利利人一直以来都很少看到主耶稣所行的神迹，所以你们不太相信，因为主耶稣一直以来都是在北边、在南边行神迹的。 Nah, jadi ayat ke-48 ini Tuhan Yesus bukan lagi menegur pegawai istana ini, bukan lagi bilang bahwa kamu ini tidak beriman kalau kamu tak melihat mujizat, bukan. 所以在48节这里呢，主耶稣所指责的不是这位大臣，不是说他没有信心， Nah, tapi dia lagi berbicara kepada orang banyak itu bahwa kalau mereka tak melihat mujizat, mereka itu tidak mau percaya. 可是他是在向那一些大众说话，他们如果没有看到神迹，其实他们是不相信的。 Nah, pegawai istana ini bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. 所以这位大臣就说：“先生，求你趁着我儿子还没有死，就下去。” Di dalam pemikiran dia, bagaimana supaya anak saya bisa sembuhkan? Yang menyembuhkan harus datang. 所以因为他就是想着，我的孩子怎么能够得到医治呢？就是这位有医治我儿子的，又来到我的家中。 Karena adalah pengetahuan umum. Kalau seorang sakit dan dia berharap disembuhkan, maka tabib, dokter yang menyembuhkan itu harus hadir untuk menyembuhkan dia. 因为我们大家都知道说，如果我们病了，我们又得到医治，我们又见医生，那医生肯定又出现在我们的面前。 Maka dia berpikir setelah logis, kalau anaknya ini bisa disembuhkan dan tidak sampai mati, maka Tuhan Yesus harus datang ke Kapernaum, ke rumahnya. 所以呢，这位大臣的逻辑就是说呢，如果他的儿子又得到医治，那这位主耶稣就又亲自来到加百农，来到他的家中。 Nah, kita biasa berpikir sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya. 所以我们通常呢都有一个想法，就是照做按照我们过去的经验来思考。 Dan apa yang dilakukan oleh pegawai istana ini adalah sebuah gambaran bagaimana
cara kita memohon kepada Tuhan juga. 所以呢，这位大臣的行动呢，他所求的呢，也是我们如何向耶稣来祈求。 Ketika kita berada dalam suatu kesulitan, kita berpikir bagaimana jalan keluarnya, bagaimana mengatasi masalah ini. Dan kita berharap Tuhan akan lakukan hal-hal yang seperti kita pikirkan untuk mengatasi masalah kita. 每当我们面对困境的时候呢，我们就会去思考我这个困境如何解决，就有什么方法能够让它解决，然后我们就向神祷告，照做我们想到的方法向神祈求。 Nah, bisa juga Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum dan menyembuhkan anak itu. 其实主耶稣也可以到加百农去，然后把那位大臣的儿子医好。 Tuhan Allah bisa menjawab doa kita juga sesuai dengan cara yang kita harapkan Tuhan akan lakukan. 所以呢，其实主耶稣也可以照做我们想到的、我们所求的方式来应允我们的祷告。 Tapi dari kisah ini kita harus perhatikan satu hal dengan teliti. 可是呢，从这个故事呢，我们又好好的、仔细的去观察。 Tuhan Allah kita bisa juga menjawab doa kita, bisa juga menolong kita, bisa juga mengatasi masa kita dengan cara lain, bukan cara yang kita pikirkan. 所以呢，我们去看主耶稣，其实可以用如何的来应允我们的祷告，来帮助我们，来解决我们的问题呢？就是照做，不是照做我们的方式，照做他的方式。 Kita harus mempunyai iman untuk percaya bahwa Tuhan bisa berbuat lebih jauh daripada yang kita bayangkan. 所以我们应该有信心说，我们的神呢，其实可以用超越我们想象的方式来帮助我们。 Jadi dia berharap Tuhan Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya langsung. 所以这位大臣呢，其实希望主耶稣来到加百农，亲自来到加百农来医治他的儿子。 49 Tuhan datanglah sebelum anakku ini mati. 49节说到：“先生，求你趁着我儿子还没有死，救下去。” Tapi 50 Tuhan bilang, pergilah, anakmu hidup. 可是呢，50节这里，耶稣却对他说道：“回去吧，你的儿子活了。” Tuhan tidak menolong dia menurut cara yang dia harapkan. 所以主耶稣没有照着他所期望的那个方式来帮助他。 Tuhan tidak pergi bersama dia ke Kapernaum. 主耶稣没有与他同到加百农去， Tapi Tuhan sudah pergi, sudah pulang sendiri. 可是主耶稣却救他一个人回去了。 Tapi dengan satu janji, anakmu hidup. 可是主耶稣也给他一个应许：你的儿子活了。 Nah, di sini kita lihat ada kalanya Tuhan mengabulkan permohonan kita. Caranya bukan seperti yang kita inginkan atau yang kita pikirkan. 所以呢，从这里我们可以学习到一个功课，就是呢，主耶稣应允我们的祷告，有时候不是按照我们的想法，不是按照我们所要的方式。 Pegawai istana ini tentu dia tidak memperkirakan sebelumnya bahwa dia akan disuruh pulang sendiri. 这位大臣他肯定都没有想到说，主耶稣会救他自己一个人回去。 Bahwa dengan dia pulang sendiri, anaknya sudah sembuh. Dia pasti tak memikirkan hal demikian. 他肯定没有想到说他自己回去，然后他儿子就被医治了。 Tapi yang paling penting adalah doa dikabulkan. 可是最主要的、最重要的重点就是说，他的祷告被应允。 Tuhan kita mau memakai cara yang kita pikirkan, atau Tuhan mau memakai cara yang dia pikirkan sendiri yang kita tidak masalah. Yang penting Tuhan kabulkan permohonan kita. 所以神无论用照着我们的方式来应允我们的祷告，或者是照着神自己的方式，我们没有想到的那个方式来应允我们的祷告，最主要就是说我们的祷告蒙应允。
Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, kita pasti memikirkan bagaimana jalan keluarnya. 当我们面临困境的时候，我们肯定会想到如何来解决。 Masalahnya lah, kita pikir jalan inilah akan menolong kita, tapi kita tak punya jalan itu. 问题就是说呢，我们认为这个就是解决方案，可是我们无法去实现它。 Mungkin kita menghadapi kesulitan dalam usaha kita. 也许呢，我们就在生意上遇到了困境。 Katakanlah, dengan usaha bukan kesulitan. Kita dapat sebuah proyek yang baru, sebuah proyek besar, tapi dana kita tidak cukup. 就比如说呢，我们得到一个大工程，可是我们的资金不足够。 Dan kita pasti berpikir, pengalaman kita sebelumnya bagaimana untuk mendapatkan dana. 所以我们就用我们过去的经验来思考怎么解决这个方案，就是如何去得到这个资金。 Kita mungkin pikir, aku ajukan permohonan kredit ke bank. 我们也许就在考虑，我向银行贷款。 Tapi kita tak bisa dapat kredit itu karena kekuatan kita lemah. Kita tak memenuhi syarat. 可是我们不能够得到这个贷款，因为我们的条件呢不符合银行的需求。 Atau kita pikir kita mau cari partner untuk patungan sama kita. Tapi teman-teman kita semua kelihatannya tidak punya dana seperti itu. 然后我们就也许在考虑不然我就去找一个人来跟我合伙。可是我们的朋友当中都没有一个资金会足够的。 Lalu kita berdoa, Tuhan, aku butuh dana ini supaya proyek saya ini bisa jalan. Tuhan tolong supaya bank bisa pinjam saya kredit. Tuhan tolong supaya ada teman saya mau ikut patungan. Nah, kita berdoa dan berharap Tuhan menolong kita menurut apa yang kita pikirkan. 所以我们就向神祷告，主啊，我求你帮助我，使到银行能够批准我这个贷款，或者主啊，我需要朋友来跟我一起合伙。可是我们就照做我们能够想到的解决方式来向神祷告。 Bukan berarti kita tak boleh memohon seperti ini. 这不是说我们不可以这样的祷告。 Tapi Bapak Ibu, kita jangan menutup pintu bahwa Tuhan Allah hanya bisa menolong kita dengan cara yang sudah kita pikirkan. 可是呢，我们不要就是只希望神要按照我们想到的那个方法来帮助我们。 Bukankah Allah hikmatnya sempurna, jauh lebih tinggi daripada kita? 我们的神的智慧不是超过一切吗？ Kita harus percaya Tuhan bisa saja punya sebuah cara yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya untuk menolong kita. 我们应该要相信说，我们的神有一个更好的方法能够来帮助我们，也许我们都没有想过的。 Ini hal yang saya ingin sekali Bapak Ibu bisa tangkap. Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. 所以这个就是我希望弟兄姐妹能够明白理解的，就是神能够用超过我们想象力的方式来帮助我们。 Dulu waktu tahun 2015, waktu mama saya didiagnosa ada tumor ganas di usus. 所以当2015年我母亲被诊断在她的直肠里有恶性肿瘤， Dan tentu kita berpikir bagaimana caranya mengobati penyakit seperti ini. 然后我们就在想，如何的来医治这样的疾病。 Nah, kita pasti berobat ke dokter. 我们 Tahap pertama, dokter pasti katakan harus operasi. 我们当然就去见医生，医生肯定就是第一步骤动手术切除。 Rumah sakit itu kalau urusan seperti ini gesiknya luar biasa. 医院呢，如果碰到这样的疾病呢，他们就是行动就很快，立马行动。 Di lantai atas, dokter penyakit dalam bilang itu kanker usus besar. Langsung di lantai bawah sudah ada dokter bedah yang siap mau potong.
Cepat sekali saya pikir mereka ini koordinasinya. 在楼上呢，刚刚诊断有恶性肿瘤，直肠恶性肿瘤。来到了底层，马上就有这个医生已经准备好帮我母亲切除。 Ini satu dokter, berarti yang besar, orang India loh. Loh saya lihat sekolahnya apa gitu loh. Tapi dia bilang dia siap untuk operasi ini. 所以他们真的效力非常好。来到底层呢，我看到一位印度族的医生，我就看他的学历。 他就说啊，我准备好了，可以开始切除。 Tapi ini bukan operasi usus buntu. Jadi saya tidak mau komitmen karena ini operasi mau potong usus kanker sangat serius. Kalau salah tak bisa sambung, setelah sambung bisa lepas tau. Jangan main-main. Itu kalau tak bagus masalah lagi. 可是这不是只是像割盲肠这么小的手术，这个是大手术，因为呢，就那个肿瘤，那个直肠有肿瘤的那个部分，又把它切除，然后呢，再把它接回去。所以如果出差错呢，会漏到我们的肚子里面去。 Dan dia bilang nanti habis operasi lanjutkan dengan kemo. 他又说到，切除之后呢，动好手术之后呢，就继续用化疗来医治。 Nah, dalam situasi ini kita pasti berdoa, Tuhan tolong saya, tolong mama saya, nanti dia bisa operasi, nanti dia bisa kuat kemo. Pasti berdoanya seperti itu. 在那一种情况之下呢，我们的祷告就是主啊，帮助我的母亲能够顺利切除她的 肿瘤，然后他有力量、有健康、有能力来继续这个化疗。 Jadi saya bayangkan ya, mau operasi, mau kemoterapi, ini kira-kira mau habis berapa uang? 我在想呢，要动手术，还有化疗，资金大概需要多少？ Tentu saya berdoa lah supaya Tuhan menolong supaya mak saya ini bisa hidup ya. 当然，我向神祷告，让我的母亲能够继续的活下去。 Jadi saya ke internet, saya mau cari pengalaman orang lain, pengobatan sepertinya habis berapa uang. 所以我就去上网查询，别人想知道别人的经验呢，这样的病就是切除还有化疗呢，需要多少的资金？ Lalu saya ketemu ya satu kalimat yang berkata setelah 100.000 masih tak sembuh. Saya kaget setengah. Setelah 100.000 masih tak sembuh. 然后我就读到一篇文章说，在网上看，就说到花了10万新币，可是还是没有痊愈。 100.000 itu 1 M loh. 就是10万新币，10万呢？10万新币哦，就是我们印尼钱就是1亿多。 Nah itu membuat saya jadi pikiran 100.000 masih tidak sembuh. 所以我真的就要好好去思考，因为1亿多还没有被医治。 Tapi kalimat itu ada sebuah link yang bisa diklik. Saya klik dia dan bawa saya ke sebuah situs baru. 所以这句话呢，其实是一个link，我们可以把它按下去，就带我们到另外新的一个网站。 Dan ternyata itu ada pengalaman seorang pasien yang setelah habis 100.000 operasi segala macam tak sembuh. 所以这个就是一位病患的经验，他已经动手术了，已经花费100多千，可是还没有恢复。 Tapi dia akhirnya pergi berobat herbal. 可是到最后呢，他就去用植物疗程。 Herbal ada satu istilah yang selama 50 tahun lebih saya tak pernah pikirkan. 因为这种疗程呢，其实50年之久我都没有去思考过。 Tak pernah saya memikirkan bahwa tanaman itu bisa menyembuhkan penyakit kanker. Tak pernah saya bayangkan. Mungkin anggap tidak mungkin.
未曾去思考过，就是说植物原来可以医这个癌症。 Tapi website itu ada banyak sekali kesaksian berbagai-bagai jenis kanker tuh. Jadi saya baca sekilas. 所以，可是在这个网站，我就发现到许多多，就是用草药来医这个癌症，有许多有许多的别人的经验。 Jadi setelah mama saya dioperasi, kita pikirkan mau kemo atau tidak mau kemo. Operasi harus ya Bapak Ibu, kalau kamu udah punya tumor itu harus dipotong itu. 所以我母亲的这个肿瘤被切除之后，我们就在考虑，要化疗或者不要化疗。如果我们有肿瘤呢，肯定要切除，这个是一定要的。 Jadi saya bicara dengan saudara-saudara saya, bagaimana kita pertimbangkan halal. 所以我就跟我的兄弟们，跟我姐姐们商量，如果我们来考虑这个用草药疗法，你们认为如何？ Lalu saya ajak Pak Sukiman, istri saya, dan kami pergi ke Penang, ketemu Profesor Christio. 所以我们就3个人，就是牧师，还有我自己，还有我小叔呢，我们3个人去到了槟城，就去见这位博士 Christio。 Biar 3 pasang mata melihat dia, menilai bisa tak dipercaya itu orang. 我们就是为了要几个人一起去看，然后我们有的商量，认为这个 Christio 他可以吗？ Setelah kami bicara dengan Bapak itu, rasanya yakin. Jadi kita putuskan setelah operasi tidak mau kemo, halal saja. 所以我们跟他聊了之后呢，我们觉得对他有信心，我们就决定了。 切除之后不要化疗，继续就是用这个草药疗程。 Itu tahun 2015. 那是2015。 Ya puji Tuhan, mama saya hari ini masih sehat. 感谢神，到今天为止，我母亲还是健康的活着。 Nah, kadang-kadang inilah saya pikirkan. 所以这个就是我时常去思考的。 Ketika kita dalam sebuah kesulitan, kita pikirkan jalan keluarnya seperti apa. Dan kita minta kepada Tuhan jalan keluarnya sesuai dengan kita pikirkan. 当我们面临困境的时候呢，我们就去思考解决方案1、解决方案2，然后我们就向神祷告，我又这样，神啊，求你帮助我，照着我的方式。 Nah Bapak Ibu, berpikir seperti ini bukan berarti salah, tidak juga. 弟兄姐妹，其实这样的想法也不是不对的。 Tapi kita jangan membatasi Tuhan bahwa Dia hanya bisa menolong kita dengan cara yang kita pikirkan. 可是我们不应该就限制神，神啊，你只能够照着我有的方式来帮我。 Tuhan bisa punya cara yang tak pernah kamu bayangkan. 因为神可以照着我们从来没有想象过的方式来帮助我们。 Kita tuh bisa berada dalam sebuah situasi buntu. Kita pikir tak ada jalan keluar lagi. Tuhan bisa punya jalan keluarnya lain, kamu tidak tahu. 我们也许会面临一条我们认为是死路，没有出路，可是神却有其他的出路。 Jadi pegawai istana ini, dia berpikir kalau menolong berarti Yesus datang ke Kapernaum. 所以这位大臣就心里认为说，如果主耶稣要帮他呢，那主耶稣本身就来到这个加百农。 Tapi Tuhan Yesus tidak menolong dia dengan cara demikian. 可是主耶稣却不照着这个方式来帮助他。 Tuhan Yesus hanya sudah pulang dan bilang anakmu sembuh. 主耶稣只是对他说：“你回去吧，你的儿子活了。” Nah, orang ini dia percaya. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti ini, saya percaya dan dia pulang. 所以这位大臣就相信了，既然主这么说，那我就回去了。 Di tengah jalan dia sudah punya pembantu yang datang di rumah. Mereka bertemu di tengah jalan mengabarkan anaknya sembuh. 所以当他在回去的路途当中呢，他的家里的仆人就来告诉他说：“你的儿子痊愈了。” Nah, Bapak Ibu, kita ada orang Kristen. Kita ada orang yang mempunyai Tuhan di surga. 所以弟兄姐妹，我们是基督徒，我们是拥有在天上的那位神。
Kita ada orang yang mempunyai sumber pertolongan setiap waktu. 我们就是每时每刻都有神能够来帮助我们。 Kenapa kita harus hidup dalam keadaan tidak tertolong? 为什么我们又活在无助的状况之中 Kenapa 呢？ kita tak bisa percaya bahwa Tuhan kita bisa berbuat jauh melebihi daripada yang kita bayangkan? 为什么我们不要相信说神有能力来用超越我们想象力的方式来帮助我们？ Jadi Bapak Ibu, tingkatkan iman kita, percaya. 所以弟兄姐妹，我们应该增加我们的信心，我们更加的相信他。 Berlutut dan bicara sama Tuhan. Tuhan tolong saya. 我们跪在主的面前，向主说话，求主帮助我们。 Ini masalah rumah tangga saya. 这个就是我家庭所面对的困难， Ini kesulitan yang dihadapi oleh anak saya. 这个就是我儿女所面对的困境， Ini kesusahan saya di tempat usaha. 这个就是我在生意上所面对的困境。 Apapun juga kita kasih tahu sama Tuhan. 无论什么困境，我们都可以向神诉说。 Dan kita bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus mampu berbuat sesuatu untuk menolong saya. 我们说主啊，我相信你有全能来帮助我， Jadi bilang, Tuhan lakukanlah, tolonglah saya ini. 求主帮助我。 Nah, kita akan seperti pegawai istana ini, kita akan tertolong. 我们就会像这位大臣，我们也能够得到神的帮助。 Biar Tuhan kiranya bantu kita sekalian, biar tambahkan iman, supaya kita selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. 愿神帮助我们每一个人，加添我们的信心，使到我们都一直的得到神的帮助 Mari。kita berdoa. 我们一起祷告， Bapa Surgawi, tambahkanlah iman kepada semua umat-Mu ini. 我们在天上的父，求你加添你的子民的信心， Bantulah kami menyadari bahwa Tuhan mampu berbuat melebihi segala yang kami pikirkan. 求主帮助，使到我们能够醒悟到神能够超越，照着超越我们想象的方式来帮助我们。 Bapa Surgawi, kami ada umat adalah gembalaan-Mu. 主啊，我们是你的子民，是你的绵羊， Maka bantulah kami di saat kami berseru. 所以求主帮助我们。每当我们向你祈求的时候， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。